Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersama-sama berada di sini untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini. Dalam melaksanakan tugas kita untuk melaksanakan solat fardu Jumaat. Jadi dengan peluang dan juga ruang yang ada ini, dengan mengambil kira juga suasana yang telah diumumkan, perkembangan terbaru setelah diberi kebenaran rentah negeri sejak 10 hari lepas, menunjukkan kepada kita, menteri kata adalah mula dah masuk balik ke dalam hospital. Putrajaya pun nampak tinggi juga katanya, selain daripada Sarawak. Jadi dengan perkembangan mutaakhir ini, sama-samalah kita mengambil cakna dengan apa yang kita nak buat ni. Nanti bimbanglah kita pun masing-masing dah berpengalaman hampir 2 tahun. 2 bulan buka, lepas tu kena tutup. 2 bulan buka, lepas tu kena tutup. 2 bulan buka, lepas tu kena tutup. Sampai bila kena buka tutup, kita pun tak tahu. Jadi sama-samalah kita melakukan tugas kita sendiri. Buatlah dengan sebaiknya, sewajarnya, insya-Allah kita akan kembali kepada keadaan yang normal, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini, sementara kita menanti jam 1 tengah hari, suka diumumkan juga saya mewakili AJK Penaja Surau Al-Qudus Masjid 16 Putrajaya ini, ingin memaklumkanlah juga siapa-siapa masih lagi nak membantu, berwakaf ataupun bersedekah. Kerana kalau dilihat kepada dalam FB Surau Al-Qudus ini, pihak surau memerlukan dana untuk menukar kapet yang telah berusia 20 tahun ini. Jadi peluang masih ada lagi. Jadi bolehlah lihat FB surau, akaunnya. Kalau tak bawa duit, nak bagi lebih ke apa, boleh transfer duit ke akaun surau. Ada dalam FB Surau Al-Qudus, dia punya nombor akaun. Ataupun kita ada juga diletakkan tabung juga di luar sana. Itu makluman yang pertama. Makluman kedua, insya-Allah sempena bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Rasulullah SAW, pihak surau akan mengadakan ceramah perdana sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 31 hari bulan 10, hari Ahad. Penceramahnya ialah Ustaz Rusdi Al-Jauhari ataupun Ustaz Rusdi Ramli, merupakan antara tenaga penggerak slot usrah dalam IKIM FM. Pernah hadir ke sini juga bagi tazkirah sebelum kita kena kepung hari itu. Dan juga Ustaz Ramli juga adalah penulis buku biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara buku bestseller sampai sekarang. Kalau rasa nak cari buku tersebut, boleh pergi MPH, ada buku tersebut. Ustaz Rusdi Ramli, bukan Rusdi Ramli yang pelakon tu, Ustaz Rusdi Ramli. Bukunya bertajuk biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik kita hari ini, sementara nak tunggu waktu berkumandangnya azan solat Jumaat, kita pun nak tengok jugalah beberapa perkara yang mungkin pada kita nampak simple,
tapi sebenarnya memberi efek kepada kerja buat kita dalam segala hal. Lebih-lebih lagi ianya berkaitan dengan ibadah kita, solat kita yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu. InsyaAllah hari ini kita nak baca sikit tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut tentang wuduk. Di dalam wuduk itu ada syaitan. Syaitan tersebut ketika kita melakukan amalan berwuduk tersebut, syaitan itu akan mengacau kita dan mewaswaskan kita. Pula dekat wuduk pun ada tak? Biasa angkat takbir dengar ada was-was gitu. Secara umumnya kita manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada qarin. Qarin itu maksud pendamping. Malah dalam diri kita pun ada kadang-kadang ragu-ragu, namanya was-was. Semua orang ada. Tak ada. Semua manusia ada. Cumanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, engkau pun ada ke wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, ya aku pun ada. Cumanya kata Rasulullah, sahabat bertanya, waqalu wa iyyak, kamu pun ada wahai Rasulullah. Rasulullah kata, wa iyya illa anna Allah aani alaihi fa aslama fala ya'murni illa bi khair. Ya, aku pun ada benda ni, qarin pendamping. Syaitan was-was yang kali-kali ada nama dia Khannas, Khanzab. Ambil wuduk ni pun ada juga. Tu dia banyaknya. Cumanya aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha aani alaihi. Allah membantuku dalam isu ni. Kata Rasulullah, qarin tersebut ataupun jin tersebut, ada kata syaitan juga, fa aslama, bagi Rasulullah, fa aslama. Aslam ni kalau buka kepada, tengok uraian hadis ni pada perkataan tersebut, yang mana aslam ini maksud dia selamat. Kita nak sebut aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Nama aslam, salam, salam, assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kamu. Salam, salam, itu ada asalnya bahasa Arab, selamat. Bila tengok uraian hadis ini memberikan dua maksud. Jadi kata Rasulullah, Allah menyelamatkanku dengan, Allah menyatakan dengan jin tersebut masuk Islam, atau jin tersebut memasuki Islam. Selamat dari godaan qarin, godaan was. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muruni, qarin ini yang mendampingku ini tidak menyuruhku membuat benda lain melainkan kebaikan semata. Itu pada Rasulullah. Pada kita, kata Ibn Abbas, ma min mauludin ala qalbihi waswas, tidak pada setiap kelahiran itu melainkan dalam hatinya atau hatinya ada was-was. Surah An pun cerita berkenaan dengan was. InsyaAllah kita akan was-was berkaitan dengan wuduk. Mungkin ada yang pernah perkara ini. Hadis ada diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab dalam surah Mizi ada, dalam As-Saghir ada. Kata Rasulullah, lil wudu'i syaitan, pada wuduk itu ada syaitan. Dia dimaksudkan
dikatakan syaitan itu ada nama dia. Al-Walhan. Bukan Al-Wahan. Al-Wahan takut mati. Al-Walhan. Itu kita dapat sikit ilmu bawah ini, maklumat. Pada wuduk kata Rasulullah ada syaitan namanya Walhan. Maka Rasulullah pun kata apa? Fattaqu, takutlah, beware lah. Takwa ni maksud takut, lindungilah. Waswasal ma, waswas yang berpunca daripada air. Pula dah syaitan ni pun datang kacau kita, datang ke dalam diri kita, melakukan waswas ketika ambil sembahyang rupanya. Okey, kita tengok definisi dia. Walhan ini dinamakan begitu kerana apa? Iaitu yufdi ila kasrati iraqatil ma' halal wudu wal istinja. Ini yang pertama. Yufdi ila kasrati izalat iraqatil ma', membawa kepada menggunakan air yang cukup banyak fi halil wudu, ketika ambil wudu, dan istinja. Cuba tengok balik kita ambil wudu tadi macam mana. Air yang banyak ke air yang sikit? Tapi kalau lihat kepada kebiasaan orang kita di Malaysia, selagi tak basah dia punya baju, macam tak lega, tak best ambil sembahyang. Nasib baiklah surah Al-Qudus pakai paip. Kalau pakai kolah, tengah-tengah tempat pakai kolah, tapi banyakkan sekarang tak ada lah pakai kolah. Ada satu surah kat Lesti Pinggan Putra dia nak bagi kuliah juga. Sebelum ni tak ada kolah. Tiba-tiba mungkin ada request daripada jemaah, buatlah kolah kat luar tepi toilet tu. Memang habis menjun. Sekali rupanya Rasulullah sebut ada syaitan nama Walhan membawa kita kepada penggunaan air yang terlajak lebih ketika mengambil wuduk dan juga istinja. Pula dah agak-agak ada tak syaitan Walhan kacau kita ambil wuduk ni tadi. Istinja, istinja pun dia juga agak. Itu yang pertama. Yang kedua, ataupun au huwa taraddud fi taharatil ma' wa najasatihi bila zuhuri alamatin najasah. InsyaAllah depan ni lagi ada timbalan Menteri Agama nak datang. Tu depan ni ada ada tetamu istimewa je lagi. Habis sementara ni kita dengar kuliah kita. Au taraddud, ataupun dia ragu-ragu pada kebersihan air dan juga najisnya air, tanpa wujudnya jelasnya tanda-tanda najis pada sesuatu tempat. Pun dia juga, ni pun masalah juga. Maknanya berkaitan dua. Satu berkaitan dengan kebersihan air dan najisnya. Yang kedua dalam keadaan berwuduk. Hak najis ni satu hal juga, bersih tak bersih. Kalau kita perasan lah, minta maaf lah kalau kat sini ada orang manusia, sahabat-sahabat, abang, ayah, tapi rasanya ayah-ayah tak ada kot penyakit ni. Orang-orang muda je sekarang banyak penyakit ni. Namanya OCD. Apa pula dah? Penyakit nama dia OCD. Ada apa nama dia dalam bahasa Inggeris, saya pun nak sebut. Ni dia. Obsessive Compulsive Disorder. Hak ni yang definisi kedua ni. Dia jenis ragu-ragu. Nampak dia bersih tak lagi ni? Penyakit ni. Kemudian dia pergi pula. Lepas tu teriak lagi, tak bersih lagi. Padahal kita nampak bagi manusia biasa dah bersih lah. Tapi pada mata dia belum bersih lagi. Sampai dia berulang-ulang kali buat benda tersebut. Sehingga ada berlaku kisah benar, pasangan suami isteri dia jadi macam tu setelah bersalin lagi lah. Nak perfectly sampai tak ada kerja lain boleh buat, nak mengemas rumah, sampai adik ipar yang duduk dalam rumah tersebut terpaksa keluar dari rumah. Sebab apa? Tak tahan dengan perangai kak ipar.
Itu pun masalah juga. Bila ada masalah begitu, perhatikan kepada generasi-generasi baru sekarang ada penyakit-penyakit itu, boleh pergi refer kepada doktor, tengok, bimbang. Tapi itu tak apalah, kita nak fokus kepada ambil air semayang, yang mana dia punya keterangannya membawa kepada penggunaan air yang banyak ketika berwudu. Kan kita tengok statistik dia, kajian. Sama-sama kita reflect diri. Kita kan semua nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Maulid Nabi ni. Bila Rasulullah sebut macam ni, pada air ada syaitan yang namanya walhan, maka Rasulullah kata beware dengan was-was ketika ambil semayang. Kan kita tengok data. Pernah keluar dalam berita harian pada tarikh 17 hari bulan 2 2020. Kajian dilakukan oleh Profesor Dr. Norita Ahmad Norwawi dan juga ditulis semula oleh pensyarah dekat USIM. Dekat USIM ditulis oleh Dr. Nik Rahim, pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Dia nak comparekan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil wudu dengan kita rakyat Malaysia. Kajian. Katanya sampel kajian tu dibuat dengan menggunakan pelajar-pelajar USIM sebagai sampel. Sampel lah pelajar USIM. Pelajar USIM ada 12,000 orang. 12,000 orang. Katanya umat Islam, pelajar USIM tapi dia dibagikan dia punya sampel, menggunakan air wuduk sehari agak berapa? 7 liter sehari. Dia hampa minum ayak berapa liter sehari? 7 liter. Tapi kalau minum air tu, air semua hak tu teh boba hak besar-besar tu kan. Kencing manis je awaknya. Nampak boleh potong kaki. 7 liter sehari. Kemudian compare pada Nabi SAW mengambil air wudu sebanyak 1 mudun, 1 cupak. Kajian mendapati 1 cupak ialah sebanyak 0.7 liter. Ini berapa? 250 ml, mana 0.25. Rasulullah ambil wudu 0.7. Kan kita buat calculation kita. Kita sehari 7 liter kali 5 berapa liter sehari? 7 kali 5 35 liter sehari ambil wudu. Tapi Rasulullah 0.7 sekali ambil wudu, 5 waktu baru 3.5 liter. Kita pula duk baca ayat Quran dalam surah Kahfi. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Surah Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang membazir ini, merekalah kawan syaitan. Wa kana syaitan, dan adalah syaitan itu li rabbih, bagi Tuhannya itu kafur, kafir. Membazir kawan syaitan. Tiba-tiba kita ambil semayang, nak compare dengan Nabi punya ambil semayang, tu dia 35 liter tolak 3.5 liter. Berapa dapat? Hampa kira sendirilah. Kita matematik lemah. Cakap RM10 tolak RM1 boleh RM9 balik. Itu baru sehari. Kalau sebulan pula, kita 35 liter sehari. Semayang sehari semalam 5 kali. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib sampailah ke isyak. 35 kali 30 dapat berapa liter sebulan? Sebanyak 1050 liter. Allah. Rasulullah 3.5 liter sehari kali 30 dapat 105 liter sebulan. Anggaran 1050
1,005 liter. Tolak pi. Tu dia. Tang mana kata kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak semestinya kita dapat syak kita punya tepat dia tak, cuma daripada mana nak expect kepada perbezaan 945 liter itu dengan kita dengan Rasulullah. Macam kita ni banyak membazir guna air. Kita pula di Malaysia air, ya Allah, kan? Mewah. Itu yang kadang-kadang pengalaman lah. Masa belajar dekat Syria, saya belajar Syria lebih kurang 6 tahun. Tahun 99 sampai 2005. Syria negara dia macam Eropah, ada 4 season. Ada panas, ada sejuk, ada luruh, ada salji. Musim panas, Allah, tak panas sangatlah. Subuh 3.30, maghrib pukul 8, okey lagi. Kat Europe, England tu, subuh pukul 2.30, maghrib pukul 9, jenuh bulan puasa. Tapi nasib baik 3.30. Itu tiap kali musim panas kami tidur lepas subuh. Lepas tu balun tidur lah, cuti 3 bulan. Jadi bila ada pelancong datang daripada Malaysia musim sejuk, sebab musim sejuk best. 4.30 dah maghrib. Oh, bestnya. 11.30 Zuhur, kelang kabut kalau kita nak sembahyang Jumaat. 2.30 2 suku asar. 4.30 matahari nak terbenam masuk maghrib. Jadi sejuknya boleh mencecah sampai paling negatif 20, negatif 10, negatif 15. Itu balik Malaysia kejap jadi macam orang putih. Sebulan nak rasa balik cuaca Malaysia jenuh. Muka cerah je balik Malaysia lama gelap balik lah gitu. Jadi adalah rombongan ni di kalangan orang kita, dia nak ziarah umrah, datanglah ke Syria sebab Syria banyak kawasan sejarah. Datang pula musim sejuk. Adalah minta maaf lah pakcik-pakcik ni. Dia dah terbiasa ambil sembahyang musim sejuk dengan cuaca yang sejuk. Kita pergi Cameron Highland pun dah sejuk. Tiba-tiba pergi ambil sembahyang dekat masjid tu. Kita lepas ambil sembahyang dia datang kita, ya Allah, air sejuk. Nampak basah. Pakcik ambil sembahyang macam mana? Macam biasa lah. Bila sebut macam biasa tu macam mana? Selagi tak basah, lagi tu dia rasa tak puas. Kebetulan pula masjid tu, kawasan masjid tu lupa pasang air panas. Memang sejuk beku lah jawab dia air dia. Sejuk beku. Bayangkan nak buang air besar, nak cuci, Allah. Dengan baju tebal, sweater 3 lapis, snow cap, stocking lagi. Bila dapat buka tu nak buka sangkut, oh lega. Tiba-tiba air panas tak ada. Dia punya beku dia terasa. Bila keadaan macam tu, nampak pembaziran penggunaan air. Terbiasa bawa sampai ke sana. Itu yang sampai ke sana adalah fiqh belah sana, ulama Hanafi tu. Bila dah keadaan sejuk melampau, tak payahlah ambil sangat banyak itu. Sebab mungkin kita rasa air itu mewah. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takutlah dengan syaitan yang bernama waswas ini, kerana dia membawa kita kepada penggunaan air yang lebih. Yang kita tengok dekat sini, beza kita dengan Rasulullah sebulan. Rasulullah guna 105 liter, kita menggunakan 150 liter. Iaitu bezanya 945 liter sebulan seorang. Tapi kajian ni dibuat di USIM. USIM ada 12,000 student. Bila buat kegunaan air wuduk, anggaran ialah 12,000 kali 150 liter. Penggunaan air sebanyak 12.6 juta liter air. Ya Allah, banyak sungguh. Anggaran bil air pula sebulan sebanyak berapa? RM sejuta ringgit. Pembaziran berlaku sebanyak 90%. Maknanya kena ngajar lah anak-anak kita ni jangan membazir air. Maklumlah kita ni air mewah. Tapi lama-lama kalau baca dalam kajian apa tentang environment, tentang geologi, kawasan-kawasan sampah akhirnya ditimbun tanah apa semua,
Tanah-tanah yang ditimbun, sampah-sampah yang ditimbun bawah tanah semua tu akan jadi satu kawasan perumahan. Contohnya paling dekat kita boleh tengok dekat Seri Kembangan sana tu, Kamai Queen. Asalnya kawasan pelupusan sampah, akhirnya jadi kawasan perumahan. Yang dulu orang tanah, sekarang orang nak beli. Kesan tanah kat bawah tu, sampah-sampah yang kita buang, menyebabkan apa? Sumber-sumber air itu akan bertukar menjadi racun. Salah siapa? Bila reflect balik, rupanya banyak salah kita. Penggunaan air sebanyak 12.6 juta membawa kepada RM1 juta sebulan bayar. Akhirnya kata kajian ini menyebut sekiranya kalau kita betul-betul ikut cara Rasulullah ambil sembahyang, tak membazir air maksudnya, penggunaan tak membazir, maka kata kajian ini oleh Qasim kata sekiranya dilakukan seperti mana yang Rasulullah buat, kalau kita dapat buat, dapat menjimatkan duit sebanyak RM900,000 bil air. Allahu Akbar. Jadi kita tepuk dada tanya selera, dahlah bulan Ramadan mujuk PKP ada? Kalau tidak, buka tengok, cari dalam Google SW Corp punya maklumat. Tiap-tiap kali bulan Ramadan dalam sebulan itu, dia kata kalau boleh dibuat bangunan KLCC melalui sampah, makanan yang lebih yang ada di dalam bulan Ramadan, iaitu sebanyak 14 buah KLCC dapat dibangunkan. Maknanya apa? Orang kita di Malaysia ni tak kaya, tapi apa lagu tu? Orang kita bukan mewah tapi kaya, budi bahasa. Generasi baru tak kenal lagu ni, generasi lama kenal lah. Siapa dia penyanyi? Lupa. Orang kita tak mewah tapi kaya, budi bahasa. Termasuklah budi bahasa ni antaranya penggunaan apa pun jangan membazir. Rupanya banyak Rasulullah nak ajar kepada kita, termasuk juga dalam ambil air sembahyang. Kemudian masa tak sempat pun nak azan, menteri sampai lah. InsyaAllah kalau ada masa, kita nak cerita lain pula. First, syaitan ganggu waktu solat, ambil wuduk. Kemudian nanti kita akan, kalau sempat, kalau akan datang, kita akan ceritakan pula tentang bagaimana was-was berlaku dalam solat, was-was berlaku ketika solat, dan juga was-was ketika membaca ayat Quran, menyebabkan kita terlupa bacaan. InsyaAllah kita dapat, moga-moga kita dapat manfaat daripada tazkirah yang pendek ini, walaupun simple. Mudah-mudahan kita dapat manfaat untuk bersama. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.